untuk kita nak lihat dan juga faham situasi semasa keadaan banjir. Kita akan beralih kepada situasi banjir pula. Bersama kami pada awal pagi ini kami bawakan kepada anda secara eksklusif Tuan Morni Mamat, iaitu Ketua Unit Integriti Pegawai Pengurusan Operasi Banjir yang telah pun bersedia bersama kami awal pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan Morni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gigi dan Azizi. Tuan, sudah pasti JPPM hadapi hari-hari yang begitu mencabar, hari-hari yang begitu sibuk. Saya difahamkan juga semalam kami dapat temu bual Datuk Nur Hisham, tetapi saya difahamkan beliau perlu bergerak ke sana dan juga ke sini dan kemaskini situasi banjir, dan beliau terlibat secara langsung direct dengan Nakma, sehingga kan semalam beliau juga ada nyatakan kepada kami di Astro Abani beliau masih lagi tidak dapat tidur, dan ini adalah satu situasi yang sememangnya akan berlaku sekiranya bencana-bencana ini hadir secara serentak. Tapi Tuan, untuk awal pagi ini kita nak tahu situasi banjir dalam negara kita. Mungkin Tuan ada statistik terkini berkaitan dengan mangsa-mangsa banjir dan juga situasi, adakah masih lagi ada mangsa-mangsa yang terperangkap di kawasan-kawasan tertentu? Sebab data daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Melalui Info Bencana, Pahang paling terjejas dan mangsa banjir secara keseluruhan katanya ada 42,000. Ya, Alfizi, betul. Maklumat yang kita terima daripada Jabatan Bomba dan Pelabuhan Negeri Pahang pun menunjukkan peningkatan mangsa banjir di kawasan-kawasan yang telah terjejas. Bagaimanapun fokus kita di Lembah Kelang ini adalah di Selangor, terutamanya di kawasan Taman Seri Muda. Kita telah menggerakkan beberapa aset dan juga pegawai bermula daripada pagi semalam ke lokasi tersebut. Bagaimanapun pergerakan kita agak terbatas oleh kerana masa-masa banjir telah pun meletakkan kenderaan mereka di kawasan-kawasan kiri kanan jalan, terutamanya di kawasan tinggi. Ini telah melewatkan pergerakan kita untuk memberikan bantuan. Bagaimanapun kita telah membuat operasi penyelamatan daripada pagi semalam sehinggalah ke pagi ini 24 jam, dan kita telah pun berjaya mengeluarkan beberapa mangsa di kawasan Taman Seri Muda tersebut. Bagaimanapun, sebagaimana yang Afizi maklum tadi, kita tidak pasti berapa ramai lagi mangsa yang masih terperangkap, dan banyak kita terima mesej-mesej melalui media sosial meminta mereka diselamatkan, dan mereka meminta untuk dibekalkan dengan makanan oleh kerana mereka telah terperangkap beberapa hari, dan ini telah menyebabkan keadaan lebih kritikal. Dan jumlah mangsa yang dikeluarkan daripada Taman Seri Muda ini pun kita tidak dapat jumlahnya tepat oleh kerana tugas kita agensi penyelamat ini mengeluarkan mangsa dari kawasan-kawasan yang terjejas, dan kita tidak pasti adakah mereka ini semua pergi ke pusat pemindahan sementara ataupun mereka pergi ke rumah saudara, ataupun ada setengah mangsa ini pergi ke hotel-hotel ataupun homestay yang mereka rasa lebih selesa. Alfizi. Ya, Tuan Moni, berkaitan dengan Taman Seri Muda itu, kita faham hampir 36 jam penduduk-penduduk di situ terkandas. Mungkin dari pemerhatian pihak bomba sendiri, masih ramaikah penduduk yang terperangkap di atas bumbung? Kerana apa yang rata-rata yang kami baca di sosial media, bantuan dan rayuan disuarakan oleh waris dan juga mungkin mangsa sendiri bahawa mereka masih lagi berada di atas bumbung hampir 36 jam tanpa makanan dan sebagainya. Mungkin pihak bomba boleh update kita di sini, adakah semua yang terperangkap di atas bumbung itu telah berjaya dikeluarkan ke tempat yang selamat? Okey, Gigi. Siang semalam kita cuba mengeluarkan mangsa tersebut menggunakan helikopter bomba. Bagaimanapun oleh kerana helikopter kita ni dia punya down wash agak kuat, jadi kita risau mangsa-mangsa ini tercedera sekiranya ada objek-objek di sekitar tersebut
terbang dan boleh mencederakan mangsa-mangsa banjir. Bagaimanapun kita ada plan lain lah, menggunakan bot penyelamat. Sehingga ke pagi ini kita tidak menafikan memang masih ada lagi mangsa-mangsa banjir yang masih lagi terperangkap di atas bumbung di tingkat 2 kediaman masing-masing. Bagaimanapun kita berusaha sehingga kita bersiaran ini untuk kita keluarkan mangsa-mangsa tersebut daripada rumah-rumah mereka. Dan Tuan, selain daripada kawasan Seri Muda ini, ada kawasan-kawasan lain yang masih lagi menjadi seperti Tuan katakan kritikal, ada mangsa-mangsa lain terperangkap selain daripada kawasan Seri Muda ni? Untuk di negeri Selangor ini yang kritikal adalah di kawasan Taman Seri Muda lah. Bagaimanapun di negeri Pahang banyak kawasan yang telah dibuka untuk pompa dan juga agensi terlambat operasi. Bagaimanapun di Kelantan dilihat agak trend dia agak menaik dan kita akan update jumlah mangsa dan juga kawasan-kawasan yang terlibat dari semasa ke semasa. Tuan Moni, untuk kawasan-kawasan kritikal di sekitar Selangor misalnya, bagaimana ataupun berapa banyak aset yang telah dikeluarkan oleh pihak bomba dalam menyelamatkan mangsa, dan ketika ini bagamana sebenarnya Jabatan Bomba bekerjasama dengan sukarelawan yang turun misalnya di Taman Seri Muda itu untuk menyelamatkan mangsa? Okey, kita telah menggerakkan aset dan juga anggota daripada beberapa buah negeri yang kurang terjejas dengan banjir seperti Kuala Lumpur, Kedah, Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang, Johor, Perak dan juga Akademi Bomba dan Penyelamat seperti di Tronoh, di Pulau Kubu dan juga Pulau Tapai bagi membantu balai-balai yang terjejas dengan operasi operasi menyelamat masa banjir. Jadi keseluruhan anggota yang telah kita gerakkan untuk membantu anggota bomba di negeri Selangor ini lebih kurang 69 orang, melibatkan jumlah aset bot sebanyak 21 buah, kenderaan utility sebanyak 24 buah dan juga lori 3 tan untuk mengangkut mangsa sebanyak 3 buah. Dan Tuan, berdasarkan jumlah keanggotaan tersebut, adakah Tuan merasakan ia mencukupi ataupun ia perlu ditambah? Ada tak macam kolaborasi antara bomba daripada negeri-negeri lain yang tak terjejas mungkin boleh bantu di negeri-negeri yang terjejas ini? Bagaimana Tuan? Ya, kita memang gerakkan anggota-anggota yang dari negeri yang tidak terjejas dengan banjir ini ke lokasi di Pahang dan juga di Selangor. Dan jumlah tersebut kita akan tambah sekiranya keadaan di Pahang agak kritikal dan penggunaan aset-aset yang sedia ada seperti helikopter dan juga lain-lain aset Jabatan Bomba kita akan gerakkan mengikut keperluan semasa. Penggunaan helikopter ini di negeri Pahang terutamanya dilihat lebih besar kerana jarak antara daerah ke daerah yang terjejas agak jauh. So helikopter ini mungkin kita akan gunakan untuk mengangkut bantuan makanan dan juga menghantar mangsa banjir yang sakit ke pusat-pusat kesihatan. Tuan Moni, mungkin jangkaan untuk urusan atau usaha menyelamatkan mereka yang berada di Taman Seri Muda itu mungkin sampai bila jangkaannya daripada pihak bomba yang kita nak tengok ke semua mangsa-mangsa itu dapat diselamatkan, dibawa ke tempat yang selamat? Okey, saya dimaklumkan oleh pegawai saya di lokasi pada pagi ini keadaan air agak surut. Bagaimanapun saya tak boleh nak jangkakan berapa lama
masa yang kita akan gunakan untuk menyelamatkan semua mangsa. Oleh kerana kawasan Taman Seri Muda ni luas dan gerakan kita di sana kita telah maksimalkan dari segi aset dan juga anggota. Sekiranya keadaan hari ini tidak hujan seperti semalam, saya percaya sekiranya kita mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi, kemungkinan mungkin dalam 1 hari 2 hari ini kita boleh keluarkan semua mangsa lah. Tuan Mu ni, kalau kita lihat daripada segi geografinya Taman Seri Muda itu, tempatnya dikelilingi oleh Sungai Kelang. Adakah ini menjadi faktor utama bahawa Taman Seri Muda ni menjadikan dia adalah salah satu tempat yang sangat-sangat kritikal di sekitar Selangor? Dan mungkin Tuan Mu ni boleh jelaskan kepada kita sekali lagi mengapa ada kesukaran untuk membawa masuk bantuan lebih awal di kawasan Taman Seri Muda? Okey, isu cabaran yang kita hadapi untuk lokasi adalah seperti yang saya maklumkan tadi adalah di mana akses ke lokasi tersebut agak terbatas oleh kerana penduduk di kawasan tersebut telah pun meletakkan kenderaan mereka di kawasan yang selamat, di mana apabila banyak kenderaan diletakkan di kiri kanan pejalan ni, gerakan lori bomba, lori askar agak terbatas. Jadi contoh dia malam tadi pegawai saya pergi ke sana mengambil masa 2 jam untuk kita buka pusat kawalan bomba. Instead of berapa daripada pergerakan dari Putrajaya ni ke sana mungkin lebih kurang 40 minit. Tetapi masa yang diambil itu agak lama oleh kerana masalah-masalah tersebutlah. Jadi keadaan di Taman Seri Muda ini seperti mana yang sedia maklum adalah kawasan yang belum pernah berlaku banjir lagi sebelum ini. Mungkin air naik, air laut pasang dan hujan mungkin tidak sehebat pada hari inilah. Kemungkinan pertemuan air laut dan juga jumlah hujan yang turun yang banyak itu mungkin menjadi punca penyebab pada keadaan banjir dan juga masalah yang penduduk tersebut hadapi. Dan Tuan, mungkin jelah seperti Tuan maklumkan, kita juga tak tahu berapa jumlah mangsa masih lagi terperangkap sebab memang susah kita nak tahu jumlah keseluruhannya, nak nilai dengan statistik dan sebagainya. Banyak benda kita kena tally dekat situ. Mungkin Tuan boleh bagi cadangan kepada penduduk di kawasan Seri Muda sebab sekarang ni mungkin telefon bimbit pun dah mati, elektrik pun dah tak ada kat rumah, makanan pun dah tak ada kat rumah. Mungkin Tuan boleh bagi cadangan dekat penduduk di kawasan Seri Muda kalau mereka masih lagi boleh ikuti. Sekiranya waris-waris sendiri waris-waris menonton kita boleh ketika hantar mesej ke, boleh komunikasi ikut pelbagai saluran yang mungkin ada available. Mungkin cara untuk beritahu pihak Jabatan Bomba bahawa mereka masih ada dalam rumah yang terperangkap tu. Mungkin guna cara macam mana Tuan selalu? Baik, dalam operasi menyelamat mangsa banjir ni, pihak bomba tidak mahir sangat dengan satu kawasan. Jadi apa yang kita biasa buat adalah dalam operasi mencari mangsa dan menyelamat mangsa ni, kita akan minta penduduk tempatan untuk guide, untuk jadi juru pandu kita dekat mana kawasan-kawasan yang bahaya, dekat mana kawasan yang boleh dilalui. Jadi kepada program mangsa yang masih lagi terperangkap di Taman Seri Muda ini adalah lebih baik mereka pergi ke pusat kawalan bomba yang telah kita dirikan di kawasan perhampiran dengan kedai makanan segera di Taman Seri Muda tersebut. Ramai pegawai kita yang bertugas di sana, mereka boleh memaklumkan kepada pegawai kami bahawa program mereka masih lagi terperangkap di lorong-lorong mana, di kawasan-kawasan mana. Oleh kerana masih di kawasan tersebut masih lagi tenggelam dengan air, kita tak boleh nak jangka, kita boleh nak tahu lorong berapa sebab tanda
tanda-tanda jalan tu masa lagi tenggelam. Jadi nasihat saya kepada keluarga mangsa yang masa lagi terperangkap adalah lebih baik mereka pergi berjumpa dengan pegawai kami di sana. Walaupun kami menggunakan drone untuk meninjau, tapi kawasan Taman Seri Muda ini adalah luas. Jadi kerjasama ahli keluarga mereka ini sangat-sangat dihargailah. Okey. Ya. Tuan Moni, selain daripada Taman Seri Muda itu juga, Pahang merupakan tempat paling ataupun negeri paling teruk terjejas akibat banjir, dan mungkin Tuan Moni boleh komen sedikit berkenaan dengan bantuan yang diberikan kepada kawasan-kawasan yang sangat terjejas. Misalnya kalau kita lihat Karak, dikatakan ramai mangsa juga masih lagi terperangkap. Bagaimana sebenarnya bantuan yang disalurkan di negeri tersebut? Okey, Gigi, saya pernah bertugas di negeri Pahang selama 3 tahun. Jadi fenomena banjir di negeri Pahang ini adalah satu perkara yang kita alami setiap tahun. Bantuan di negeri Pahang sama seperti yang kita bagi kepada mangsa banjir di negeri Selangor. Dan dari segi mengeluarkan mangsa menggunakan bot, menggunakan helikopter, semalam sahaja kita membuat satu sorti penerbangan menggunakan helikopter di kawasan Karak Bentong. Dan kita dapat menyelamatkan mangsa lebih kurang 10 orang. Dan operasi penyelamatan ini agak tergendala oleh kerana cuaca keadaan yang tidak mengizinkan di kawasan tersebut. Dan kita telah menggerakkan bot-bot dan juga kenderaan seperti lori dan juga utility di Kota Bomba untuk mengeluarkan mangsa dan memberi bantuan apa-apa bantuan yang diperlukan oleh mangsa-mangsa tersebut. Dan Tuan, adakah pihak Bomba ada terima jumlah mangsa yang terkorban dalam banjir kali ini, Tuan? Ya, Fizi, kita untuk makluman Fizi, saya bermula daripada 17 hari bulan hari itu, kita telah menerima beberapa panggilan kecemasan yang mengatakan ada mangsa korban banjir. 17 hari bulan kita terima panggilan daripada orang awam, seorang mangsa di Taman Tas Kuantan telah lemas semasa mengharungi arus deras. Dan operasi ini telah tamat, mangsa telah dijumpai dan disahkan telah meninggal dunia. Pada 18 hari bulan kita menerima panggilan orang awam, ada kes kejadian 6 buah kenderaan dihanyutkan arus banjir di mana melibatkan 1 orang mangsa telah meninggal, 5 mangsa masih hilang dan 10 orang telah diselamatkan. Dan semalam kita terima 4 panggilan kecemasan melibatkan beberapa buah tempatlah seperti di Bukit Raja Selangor, seorang mangsa terjatuh dalam parit. Operasi mencari dan menyelamat mangsa masih giat dijalankan oleh anggota Bomba di sana. Dan di Bandar Seri Coalfield Selangor juga, seorang bangsa dikuatiri telah lemas semasa menyelamatkan diri dari lori yang dimasuki air. Bangsa telah dijumpai pada pukul 5 petang dan disahkan meninggal dunia. Operasi ini telah ditamatkan dan di Genting di kilometer 66 Eco Farm, Bentong Pahang, 3 orang mangsa terjatuh semasa merentas sungai dan telah dihanyutkan oleh air deras. Operasi masih dijalankan oleh anggota dari Balai Bomba dan Selamat Bentong Pahang. Dan di Pahang juga, di Kampung Cepaka Kuantan, 1 orang mangsa telah dikuatiri mas semasa menyelamatkan diri dari kenderaan beliau yang terperangkap dan mangsa telah berjaya diselamatkan oleh anggota Bomba dan juga orang awam, dan operasi ini telah ditamatkan.
Itu lebih kurang mangsa yang terlibat adalah lebih kurang 13 orang dan disahkan meninggal dunia seramai 3 orang. Begitu. Dan Tuan, dalam masa yang sama juga kita lihat mungkin hari ini saya lihat di kawasan KL telah pun tiada hujan lah, boleh katakan dah mula berhenti walaupun cuaca tu masih lagi mendung, dan mungkin ada juga kawasan-kawasan di negeri lain yang telah pun cuaca mulai baik, ada air kawasan yang telah pun mungkin turun. Tapi masalah sekarang ni pula Tuan, punca air bersih, nak cari, nak cuci rumah dan sebagainya, itu selalunya menjadi masalah lah. Di Selangor pula katanya ada loji rawatan air terpaksa ditutup di beberapa kawasan, melibatkan 520 something kawasan yang terpaksa ditutup. Jadi bagaimana Tuan kita boleh disalurkan, guna pilih bomba tu boleh ke untuk digunakan oleh orang ramai? Mungkin Jabatan Bomba boleh tengok bantuan-bantuan ke arah seperti itu ke, macam mana Tuan? Ya, Fifi. Walaupun pilih bomba itu atas nama bomba, tetapi tuan punya pilih bomba itu adalah pihak berkuasa air. Contohnya dekat Selangor ni Syabas, di Pahang, di Pahit dan sebagainya lah. Bagi mana-mana pihak ataupun orang awam yang hendak menggunakan pilih bomba, perkara pertama mereka perlu lakukan adalah memohon kebenaran daripada tuan punya pilih bomba, iaitu pihak berkuasa air tempatan. Dan kita di Jabatan Bomba ni bersedia membantu, kita boleh memberi khidmat khas pasca banjir, khidmat bombaan, khidmat komuniti, khidmat masyarakat, terutamanya pusat-pusat ibadah, kan, ataupun ke rumah jagaan orang tua yang lebih banyak kepada kebajikan. Kita boleh bantu orang awam dan penduduk setempat untuk melakukan kebersihan menggunakan pilih bomba. Dan kita pun memohon kebenaran daripada pihak berkuasa air untuk menggunakan pilih bomba tersebut. Dan ialah selepas banjir, of course, pusat rawatan air, loji rawatan air akan dikemah, dan ini boleh menyebabkan pelbagai implikasi, terutamanya kepada orang tua yang ada komplikasi pelbagai penyakit kanak-kanak dan sebagainya lah. Dan Tuan, ya, kita untuk hari ini macam mana Tuan, untuk gerak kerja Jabatan Bomba dan juga Penyelamat untuk hari ini, apa keutamaan JPPM untuk hari ini? Dan dalam masa yang sama juga Tuan ada terima arahan daripada NADMA ke awal pagi ini? Setakat pagi ini sehingga pukul 6 tadi kita belum apa-apa menerima arahan daripada pihak NADMA ataupun majlis kepada sebagainya. Fokus kita pada hari ini dan juga hari-hari seterusnya adalah fokus kita akan melakukan operasi penyelamatan masa-masa banjir, dan dalam masa sama juga kita fokus juga kepada kerja-kerja komuniti, kerja-kerja pemasyarakatan pasca banjir, membersihkan jalan rumah-rumah penduduk tempat yang terjejas dengan bantuan daripada pihak-pihak pihak lain lah, dengan agensi lain. Tapi fokus kita selagi adanya mangsa banjir di mana-mana kawasan di negara ini, daripada Perlis sampai ke Sabah, fokus utama kita adalah menyelamatkan mangsa banjir. Itu adalah tugas hakiki. Kita sebagai Jabatan Bomba Negara Malaysia adalah agensi penyelamat utama negara. So, kita kena utamakan dulu tugas hakiki kita. Walaupun ada di kalangan anggota bomba kita, ada di kalangan pegawai bomba kita jadi mangsa banjir. Ada kereta tenggelam, ada kereta dihanyutkan oleh air banjir. Tetapi kita kena fokus kepada tanggungjawab menyelamatkan mangsa banjir dahulu. Urusan keluarga kita serahkan kepada Yang Maha Berkuasa lah. Ya.
Dan Tuan Moni, satu lagi mengenai ramai ketika ini para sukarelawan turun untuk membantu mangsa-mangsa banjir. Bagaimana sebenarnya satu kerjasama yang baik boleh dilakukan antara pihak bomba dan juga sukarelawan ini, kerana ada yang mungkin datang bagi bantuan makanan, ada yang bagi datang mungkin nak bagi bantuan bot dan sebagainya. Bagaimana sebenarnya kerjasama antara kedua-dua pihak dalam menyelamatkan mangsa banjir ketika ini dalam negara kita? dan sebab kita Ya. takut kalau kata tiba-tiba kalau buat kerja secara sendirian ni takut menyusahkan pihak Ya. berkuasa nak buat kerja pula nanti kan. Saya setuju. Kita tidak nafikan semangat penduduk Malaysia sekarang ni berlumba-lumba untuk memberi bantuan kepada mangsa-mangsa bencana. Jadi baik bencana banjir, baik bencana tanah runtuh, kebakaran dan sebagainya. Tetapi dalam kita menghulurkan bantuan ini supaya bantuan ini dapat diselaraskan dengan cantik, dengan teratur. Jadi mana-mana NGOs ataupun mana-mana badan yang memberi bantuan ini biarlah diselaraskan di satu tempat, di mana kalau ada pihak berkuasa di satu tempat tersebut, biarlah dimaklumkan kepada penyelaras bantuan ataupun mana-mana agensi kerjaan yang telah dipertanggungjawabkan, supaya gerak kerja memberi bantuan menyelamat dari segi bantuan logistik dan anggota dapat diselaraskan dengan teratur. Contohnya berapa jumlah bot, berapa jumlah pegawai yang hadir, agihan makanan dekat mana yang perlu diutamakan dan sebagainya. Sekiranya masing-masing hendak memberi bantuan, jadi kita risau ada mangsa banjir yang dapat bantuan, ada mangsa yang terlepas pandang. Jadi perkara-perkara ini kita cuba elakkan. Jadi adalah lebih baik supaya bantuan-bantuan ini dapat diletakkan di satu tempat dan ada pegawai ataupun agensi yang berkaitan dapat menyelaraskan agihan tugas, agihan bantuan dan sebagainya. Dan Tuan, dalam masa yang sama juga tadi seperti Tuan katakan, ada kawasan pada kali ini banjir, ada kawasan yang sebelum ni tak pernah dilanda banjir. Dan ini boleh dikatakan ramai juga menyifatkan ataupun menggambarkan situasi banjir ini yang terburuk pernah berlaku selain pada banjir di Kelantan pada tahun 2014 kalau tak salah saya. Jadi apabila sesuatu kawasan di Selangor yang tak pernah banjir tiba-tiba banjir, Selangor tak pernah hadapi situasi ini. Negeri-negeri lain di pantai timur tu, Terengganu, Kelantan, mereka mungkin dah biasa, dah tahu gerak kerjanya, dah tahu sistematiknya, koordinasi antara pasukan-pasukannya. Tapi apabila di Selangor ni, bila terjadi sedemikian rupa, ada cabaran-cabaran ke bila tiba-tiba kawasan ni tak naik air, tiba-tiba nak kena tahu selok-belok pula, macam Tuan kata, cabaran-cabaran pihak bomba pun tak berapa untuk kenal kawasan-kawasan yang terjejas, tiba-tiba terjejas dan sebagainya kan. Jadi Tuan boleh ceritakan sikit cabaran-cabaran dari segi itu pula. Negeri-negeri yang dah biasa terkena banjir mungkin boleh koordinasi dengan lebih baik berbanding dengan kawasan-kawasan seperti di Selangor ni. Ya, saya setuju Gigi. Kita semasa musim Timur Laut ini, musim terkejuh, kita lebih banyak fokus kepada pantai timur. Pahang, Kelantan dan juga Terengganu. Dan tiba-tiba pada tahun ini kita dikejutkan di Lembah Kelang. Lembah Kelang di mana banyak kawasan terjejas dengan banjir secara serentak. Jadi agak tergamam sedikit dan kita mendapat panggilan yang terlalu-lalu. Pusat Gerakan Operasi Bomba Selangor, Pusat Gerakan Operasi Bomba Putrajaya, Pusat Gerakan Operasi Bomba Kuala Lumpur. Mendapat panggilan yang terlalu banyak pada kali ini dan sehingga kan kita sendiri di Pusat Pengurusan Operasi Negara di Putrajaya pun kita mendapat panggilan untuk memohon bantuan dan sebagainya. Jadi memang kita tidak jangka kawasan-kawasan yang tidak pernah banjir sebelum ini terjejas dengan banjir. Contohnya di kawasan saya di Salak Tinggi. Ada beberapa kawasan yang tak boleh dilalui. Di mana sebelum ini tidak pernah berlaku walaupun hujan. Betul. Oleh kerana keadaan yang di luar jangka ini, kita
terpaksa hadapi dalam keadaan yang terkejutlah, semua pihak terkejut. Ya, jadi kita tak jangka yang kawasan-kawasan di Labu Lanjut, di Dengkil, di beberapa tempat yang tidak pernah banjir sebelum ini, tiba-tiba berlaku banjir. Jadi ialah kita kalau di Pahang, di Terengganu dan di Kelantan tu, kita tahu apabila musim banjir ni kita telah bersedia daripada awal, daripada bulan Oktober lagi kita dah gerakkan kita paksa aset-aset juga logistik kita, persiapan menghadapi banjir, latihan bersama pelbagai agensi dan juga drill simulasi banjir untuk memindahkan mangsa dan juga mahulu bantuan. Tetapi di Selangor ialah kita tak jangka Afizi dan Gigi. Ya, Tuan Moni, apabila jadi perkara yang di luar jangkaan ini, adakah ini juga menyebabkan pastinya PPS yang dibuka juga tak seperti di negeri-negeri Kelantan yang memang dah ada tempat yang mereka sediakan, dah ada tempat yang mereka dah target untuk jadikan PPS. Tetapi kalau kita ambil contoh di Taman Sri Muda misalnya, kalau saya lihat daripada data info bencana JKM ini, kapasiti di PPS SK Sri Muda itu saja dah hampir penuh. Tapi bagaimana cabaran ini juga dilihat oleh pihak bomba dalam membawa semua mangsa ke tempat yang selamat untuk pastikan mereka ada tempat untuk dituju dan juga untuk berlindung? Ya, Gigi, itu juga satu cabaran juga kepada pihak bomba. Oleh kerana apabila mangsa ini tahu pusat-pusat pemindahan sementara ini penuh dengan mangsa banjir, mereka khawatir dengan keselamatan kesihatan masing-masing. Ada kerisauan mereka, mungkin ada mangsa banjir di PPS tersebut belum divaksin, mungkin ada mangsa positif COVID dan pelbagai lagi kemungkinan-kemungkinan yang mereka fikirkan. Dan tidak mustahil apabila kita telah keluarkan mangsa banjir ini dari kawasan ke kawasan yang lebih selamat, ada setengah mangsa ini lebih rela untuk menyewa hotel dan juga homestay. Saya dimaklumkan oleh kawan saya di kawasan Seberjaya ini, hotel di Seberjaya penuh dengan mangsa banjir. Dan ada setengah PPS menghadapi masalah bekalan elektrik oleh kerana ada kawasan-kawasan yang terjang banjir, pihak Terengganu Nasional terpaksa memotong bekalan elektrik demi keselamatan penduduk. Dan Tuan, itu adalah cabaran-cabaran kita lah. Dan Tuan, yang terakhir sekali sebelum kita melepaskan Tuan, sebab Tuan pun ada tanggungjawab lebih besar selepas ini untuk digalas, tetapi yang terakhir ni mungkin saya mahukan mesej daripada Tuan. Ada ramai pihak yang bertanyakan di mana pihak berkuasa datang menyelamat lambat dan sebagainya. Ada ketegangan di situ. Kita faham orang ramai mangsa-mangsa banjir, kita faham apa yang terjadi kepada mereka kan. Mungkin ada mesej Tuan kepada mereka untuk memahami situasi yang berlaku, cabaran di pihak penyelamat pula. Sebab ada juga yang menyokong jangan berikan tekanan yang kuat kepada Jabatan Penyelamat kerana mereka juga ada banyak tanggungjawab. Bomba bukan sekadar banjir, semalam kebakaran, mencari lagi mangsa-mangsa yang hilang ketika banjir dan sebagainya. Dan juga yang terakhir adalah mesej Tuan kepada anggota-anggota bomba sendiri yang sekarang ini sudah pasti cuti dibekukan, risiko nyawa itu dipertaruhkan ketika musim ini. Ini dua mesej yang penting sekali daripada Tuan, mungkin Tuan boleh berikan. Ya, Afizi, nasihat saya kepada masyarakat luar sana lah. Pertama sekali adalah apabila melihat keadaan cuaca yang agak luar biasa, contohnya 3 hari lepas hujan berlarutan daripada pagi sampai ke pagi. Apabila diarahkan untuk berpindah ke kawasan yang lebih selamat, bagi kerjasama kepada pesuka penyelamat untuk berpindah lebih awal. Ada setengah kawasan di Selangor ini, mereka tidak menjagakan keadaan lebih buruk dan mereka memberi reaksi tunggu dan lihat. Jadi apabila keadaan lebih buruk, mereka terperangkap. Jadi
tinggi yang menyebabkan mereka terpaksa naik ke bumbung, naik ke tempat yang lebih tinggi. Jadi apabila keadaan lebih buruk berlaku, kita tidak dapat menyalurkan bantuan apa dengan pantas. Kita faham apabila kita jadi mangsa, kita merasakan 5 minit itu seperti 5 jam. Jadi kita beranggapan apabila kita membuat panggilan kepada agensi penyelamat seperti bomba, letak je telefon, bomba sampai. Seperti Superman. Itu tidak berlaku. Itu khayalan. Jadi banyak halangan-halangan yang kita hadapi daripada bala bomba ke lokasi kejadian itu, pelbagai halangan dengan trafiknya, dengan pelbagai apa cabaran. Jadi perkara-perkara seperti ini kita meminta kerjasama orang awam supaya apabila keadaan berlaku, keluarlah ke kawasan yang lebih selamat, berpindahlah ke kawasan yang lebih selamat. Dan bila diarahkan untuk berpindah, bagilah kerjasama penuh kepada pesawat penyelamat. Tak kiralah bomba ke tentera ke polis ke. Jadi saya sebagai pegawai yang bertugas di Pusat Konservasi Negara Jabatan Bomba Negara Malaysia memberi sokongan, memberi dukungan kepada anggota penyelamat. Ini kan begitu terlibat utamanya. Kalau tuan-tuan tidak tidur 24 jam, kami yang bertugas di Pusat Pengurusan Operasi Negara ini pun tidak tidur. Setiap masa panggilan telefon masuk, dan boleh mendengar rintihan orang awam, kemudian ada arahan daripada ketua balai, ketua zon, pelbagai berkenaan negeri yang kita boleh dengar di pusat operasi ini. Kita memberi sokongan yang padu walaupun tuan sibuk dengan operasi penyelamat dan program sendiri terjejas terlibat dan jadi mangsa bencana. Kita sebagai agensi yang telah diamanahkan oleh kerajaan untuk menjadi penyelamat, kita lebih utamakan tugas kita sebagai anggota penyelamat. Jadi di pihak pengurusan tertinggi Jabatan Bomba Negara Malaysia sentiasa menyokong tuan-tuan yang berada di barisan hadapan untuk melakukan apa yang terbaik kepada masyarakat. Itu saja daripada saya, Aziz. Ya.